Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Saurah At-Tirmizi dalam kitab dia Syama'il Muhammadiyah dia, sehinggalah perkataan dia hadis yang ke-285. An Ibni Abbasin qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta nakula ma yuridu an yuftira minhu wa yuftiru hatta nakula ma yuridu an yasuma minhu wa ma sama syahran kamila munzu qadimal madinata illa ramadana. Berkata Abdullah ibnu Abbas, berkata ia daripada Ibnu Abbas, berkata ia annahu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu poso. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa ia sehingga kami kata seolah-olah dia tak sibuk dah. Poso semacam. Dan Rasulullah kadang-kadang berbuka puasa, yakni tidak puasa, sehingga kami kata dia tu tak si puasa dah. Berarti kita sebut dah Rasulullah ni time dia nak puasa, time dia tak si puasa. Kita ni kadang-kadang perlu juga kena paksa puasa ni. Kerana apa? Kerana hati kita masih lagi jauh dengan Allah, masih lagi tak boleh tetap dengan Allah. Maka hati ni perlu dibersihkan, dimujahadahkan supaya sentiasa suka di dalam taat. Manakala Rasulullah hati dia dah tetap dah dengan Allah, di dalam ibadat, di luar ibadat, di dalam taat, di luar taat, sama sahaja hati dia. Maka kita mesti melatih ke hati kita supaya sentiasa berada di dalam taat. Sama ada taat tu puasa, sembahyang, buat baik, bercakap jujur, sifat pemurah, sabar, tawakal, redha. Belajar hati kita lama-lama dia hati kita baik. Tak si puasa sunat lah, puasa fardu kena puasa, jauh tahu mana pun wajib kena puasa. Puasa semaya fardu wajib kena semaya. Hati saya ingat Tuhan dah, hati ingat Tuhan pun wajib kena semaya juga. Manakala ibadat-ibadat sunat, boleh dah, bukan kata suruh tinggal. Tapi ulama-ulama dulu, benda ni seolah-olah jadi kehidupan dia dah. Wa ma shama syahran kamila, dan Rasulullah tidak pernah puasa 1 bulan penuh semenjak daripada Rasulullah sampai ke kota Madinah, kecuali puasa Ramadan. Yakni Rasulullah tak pernah puasa penuh kecuali puasa Ramadan. Lepas tu ada orang tanya masalah puasa Rejab, Sya'ban, Ramadan, puasa penuh berlaku, apa hukum dia? Hukum dia dapat pahala. Kita sebut dah, tak semua ibadat yang Nabi tak buat itu kita tak boleh buat. Tetapi puasa ni sudah ada contoh daripada Nabi. Nabi puasa, maka ibadat puasa tak ada orang buat bid'ah reka ibadat puasa. Puasa tu ibadat.
maka tak ada orang mencipta ibadat. Orang cipta ibadat tak boleh hukum dia. Tetapi puasa sudah Tuhan Nabi buat contoh dah puasa. Maka mu puasalah pada hari gapo-gapo pun dapat pahala kerana contoh daripada. Mu sebut la ilaha illallah. Sebutlah bila-bila ketika orang meninggal, orang tak meninggal, mu sebut la ilaha illallah boleh pahala. Mu selawat, membaca ayat Quran, semua tu contoh daripada Nabi. Maka bila-bila waktu saja membaca, asal saja tempat yang layak dan tempat tidak dilarang oleh Allah, maka boleh pahala. Maka tak ada orang boleh kata reka ibadat. Bid'ah dalam ibadat ni mungkin hampir tak ada lah. Semua ibadat kita buat ziarah kubur, Nabi tunjuk juga ziarah kubur. Buatlah gapo-gapo, ibadat tu ada sudah ditunjuk oleh Nabi. Tak ada orang buat ibadat reka lah. Masalah kaifiat dan cara dia. Seolah-olah misalnya kita gabung selawat, istighfar, ada belakang situ selawat lah, istighfar, doa lah, apa dia buat dalam satu masa, boleh, tak ada masalah apa, kaifiat dia saja. Maka puasa Rejab, Syakban, Ramadan ni boleh pahala banyak berbanding dengan orang puasa Ramadan saja. Depan ni kita akan mengaji pula Nabi puasa paling banyak ada bulan Syakban, bulan Syakban. Kadang-kadang hampir penuh Rasulullah puasa bulan Syakban. Jadi ibadat puasa ni tak. Ulama kata makruh kita puasa 3 ni, Rejab, Syakban, Ramadan. Kalulah puasa Rejab dan puasa Syakban kita akan mengganggu ibadat kita bulan Ramadan, menyebabkan kita sakit dan tak boleh puasa ibadat wajib pula, buat puasa ibadat sunat. Memang betul lah, bukan kata puasa saja, bukan sembahyang. Sembahyang tahajud, dekat nak subuhnya tidur, terlepas sembahyang subuh. Maka kena jaga ibadat fardu dulu baru ibadat sunat. Ada orang larang, orang puasa 3 bulan. Lah dia rasa kuat dan dia dah jadi wirid dia dah. Puasa Ramadan pun tak terganggu. Lah gila buat boleh pahala banyak. An Ummi Salamata qalat ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'ban Ramadan. Berkata Ummi Salamah, hadis sahih ni berkata aku tidak melihat Nabi SAW berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali pada bulan Sya'ban dan Ramadan. Tu puasa Nabi, puasa pula bulan Sya'ban penuh. Saat ni kata tak puasa kecuali puasa Ramadan. Sebab tu kita royak dah kata-kata sahabat dalam mazhab kita tidak menjadi hujah. Kerana sahabat tu ijtihad dan dia bercakap menurut keadaan dia. Dia tengok, tak salah oleh dia. Dia kata saya tak pernah tengok. Orang lain tengok pula, tu jadi hadis lain pula. Maka kaedah dia al-ilmu muqaddamu al-isbatu muqaddamun ala nafi. Tahu lebih diutamakan daripada tidak tahu. Saya nampak Rasulullah puasa. Saya tak pernah nampak lagi. Dia kata tak nampak, lebih lemah berbanding dengan kata saya tahu, saya nampak. Maka hak hadis kata tak nampak tu tak kuat berbanding dengan kata hak nampak. Kerana kaedah ilmu lebih mulia daripada tak tahu, daripada jahil. Tu kaedah. Maka Nabi puasa Syakban dan Ramadan pula. Puasa. An Aisyah qalat lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahrin aksara min siyamihi fi Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban illa qalila bal kana yasumuhu kullahu. Katanya Sayyidina Aisyah, aku tidak melihat Rasulullah berpuasa pada 1 bulan yang lebih banyak daripada puasanya ia pada bulan Sya'ban. Rasulullah puasa bulan Syakban berbanding bulan lain lebih banyak. Kadang-kadang Rasulullah puasa sedikit bulan Syakban. Kadang-kadang Rasulullah puasa penuh bulan Syakban. Jadi boleh berlaku kita nak puasa tak si puasa. Maka puasa sunat jangan duk balah bukan benda wajib pun. Cuma amalan-amalan orang-orang tua kita, dan bukan untuk orang tua kita saja, kita pun boleh beramal puasa Rejab, Syakban dan Ramadan. An Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi ghurrati kulli syahrin salasata ayyam wa qallama kana yuftiru yaumal jumaah.
Daripada Abdullah berkata, ia Rasulullah berpuasa pada hari Ghurrah. Ghurrah ini maknanya awal bulan. Tiap-tiap hari, 3 hari setiap bulan. Ghurrah ini maknanya bulan ceruh. Ghurrah. Ghurrah. Maka Rasulullah puasa awal bulan. Ada kata Ghurrah ni maknanya awal bulan. Ghurrah ni awal bulan. Bukan bulan ceruh. Ghurrah ni awal bulan. Berarti 1, 2, 3. 3 hari setiap bulan. Dan amat jarang Rasulullah tidak puasa pada hari Jumaat awal bulan. Rasulullah puasa Jumaat awal bulan. Maka puasa 3 hari. Ada hadis Nabi kata siapa dia puasa 3 hari tiap-tiap bulan seolah-olah dia berpuasa setahun. 3 hari setiap bulan seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. 1 hari bersamaan diganda 10 kali. 3 hari 30 hari. Berarti kalau dia puasa semacam dapat pahala puasa sunat puasa sunat setahun. Lepas tu beza apa dia dengan puasa hari Syawal 6 hari. Nabi kata siapa dia puasa Ramadan dan puasa Syawal 6 hari masa seolah-olah dia puasa setahun penuh. 30 kali 10 jadi 300. 6 hari bulan Syawal dikali dengan 10 60. 360 hari bersama yang setahun juga. Beza apa orang puasa 3 hari bulan-bulan, tiap-tiap bulan puasa 3 hari. Puasa 3 hari setiap bulan dapat pahala puasa sunat setahun. Puasa Ramadan capur bulan Syawal 6 hari dapat pahala puasa wajib. Puasa wajib setahun. Tu beza dia. Maka pendapat puasa 3 hari dalam sebulan ni ada lebih kurang 16 pendapat. Yang muktamadnya iaitu puasa ayyamul bid, hari cerah, hari putih, iaitu 13, 14, 15 tengah-tengah bulan, setiap bulan. Waktu paling afdal sekali. Ada pendapat kata awal bulan macam ni hadis. Ada pendapat kata akhir bulan 29, 30 1 hari bulan. Boleh juga. Tapi hak muktamad, hak paling kuatnya iaitu 13, 14 dan 15 hari. An Aisyah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra saumal isnin wal khamis. Kata Sayyidina Aisyah, Rasulullah menunggu-nunggu, mengintai-ngintai dan bersungguh-sungguh puasa, cari-cari hari itu apa? Hari Isnin dan hari Khamis. Rasulullah puasa hari Isnin dan hari Khamis. Rasulullah cari-cari ita-ita. Apa tak boleh puasa ke pada hari lain? Nabi nak ajar kepada kita, boleh kita susung ibadat kita. Hari Jumaat baca Yasin. Hari Jumaat ziarah kubur. Misalnya, nak pergi ziarah hari gapo lah gilah, tetapi boleh dak susung ibadat ni. Bukan kita tentu ke ibadat Tentu ibadat tu hari tu saja, hari lain tak boleh. Ni Rasulullah cari hari Isnin dan hari Khamis, maka boleh kita susung ibadat kita. Nak buat hari ni amal hari Isnin, hak ni hari Khamis, hak ni hari gapo, hak ni kita buat bulan Syaban, baca Yasin 3 kali bulan Syaban, hak ni gini. Susung amal ibadat dalam masa setahun boleh. Bahkan Imam Ghazali sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah rasa, dia kata hendaklah kamu jadikan hari Jumaat kamu itu hari ibadat kamu, hari akhirat kamu. Mudah-mudahan dengan kamu buat hari Jumaat itu hari ibadat dapat mengkifarat ke hari-hari yang seminggu ni hari lagi. Maksiat kita buat dapat dikifarat ke pada hari Jumaat. Kerana hari Jumaat ni hari yang diganda-ganda ke pahala. Lagu tu. Tak salah kita tentu ke hari-hari tu. Ni ada orang kata tak boleh baca Yasin hari Jumaat. Apa-apanya. Salah ke apa dia? Kita tak kata wajibnya. Tak menambah hukum hakal tu. Kita kata sunat saja. Setiap benda dapat pahala maka dipanggil sunat dalam mazhab kita. Nak baca surah Kahfi malam Jumaat lah. Tak ada masalah. Tapi kalau orang tak boleh baca surah Kahfi, nak baca Yasin, dosa ke tak? Tak dosa. Bid'ah ke tak? Tak bid'ah. Dapat pahala supaya tolong. Ada orang kata bid'ah, tapi bid'ah hasanah, bid'ah yang dapat pahala. An Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tu'radul a'malu yaumal isnaini wal khamis fa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim.
Daripada Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW berkata, dibentangkan segala amalan pada hari Isnin dan hari Khamis. Kita sebut dah. Amalan kita ni akan dicek dan diperiksa dan dihantar keputusan dia setiap hari Isnin dan hari Khamis. Ni buku amalan kita 2 kali seminggu akan dicek. Buku amalan kita diangkat. Diangkat, ditunjuk setiap kali hari Isnin dan hari Khamis. Hak tu periksa minggu. Tiap-tiap minggu dicek hari Isnin dan hari Khamis. Manakala tahun ni pula ditukar buku baru pada malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban buku baru akan diberi, buku lama dah penuh dah, ditutup, disimpan. Maka dibuat buku baru pula. Sebab itulah ulama-ulama dulu kata baca Yasin 3 kali. Ikutlah tak si baca pun terpulang kepada kita. Tetapi pada hari pertukaran buku tu mudah-mudahan dicatat. Amalan yang pertama ketika dapat buku baru tu baca Yasin 3 kali. Dan di samping doa-doa lah, kita minta panjang umur di dalam taat. Panjang umur bukan dalam maksiat, dalam taat. Dimurahkan rezeki zahir, rezeki batin, makrifat, rezeki hissi, rezeki maknawi. Dan apa dia lagi? Apa dia? Tetap iman, ditetapkan iman kita supaya mati dalam Islam. Siapa dia baca Yasin bersamaan dengan 10 kali khatam Al-Quran. 3 kali 30 kali khatam Al-Quran. Buku pertama baru-baru tulis tu, mula-mula malaikat tulis kata kita ni baca Yasin dah. Mudah-mudahan permulaan yang baik, kesudahan juga baik. Tu pertukaran buku sepanjang tahun pada bulan nisfu Sya'ban. Katanya Nabi dibentangkan hari ibadat tu pada hari Isnin dan hari Khamis. Dan aku suka supaya dibentangkan amalanku sedangkan aku puasa pada hari itu. Hari Allah Ta'ala cek amalan, malaikat wak naik amalan, cek amalan kita tengah puasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kesian naik ibadat dalam keadaan puasa. Tambah pula dalam buku amalan, naik ketika kita puasa Senin dan Khamis. Molek buat amalan tak ada. Cuma ada kata kalau bagi orang belajar, kalau Senin dan Khamis takut dia jadi letih, maka puasa 3 hari saja, 13, 14 dan 15. Sesuai untuk orang belajar. An Aisyah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu minasyahri sabt wal ahad wal isnain wa minasyahril akhar as-sulasa wa arbi'a wal khamis. Daripada Sayyidina Aisyah berkata, ia Nabi puasa pada satu-satu bulan hari Sabtu, hari Ahad, hari Isnin. Sudah. Sabtu, Ahad, Isnin pula. Saat ni kata Senin Khamis. Ni Sabtu, Ahad, Isnin pula. Dan bulan lain pula Nabi puasa hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis. Boleh kodok kita puasa tu pada hari-hari tersebut. Rasulullah nak royak kata boleh kita puasa pada mana-mana hari pun boleh belaka. Tidak menjadi kesalahan nak puasa hari gapo. Cuma Nabi sebut sebab dia puasa pada hari Isnin kerana apa? Salah satu sebab dia kerana dicek amalan pada hari itu. Hari Jumaat ada kata Nabi puasa hari Jumaat. Ni hadis yang kita ngaji. Ada kata ulama kata kalau kita nak puasa 3 hari ni, Jumaat, Sabtu, Ahad. Jumaat, Sabtu, Ahad jangan kita tunggalkan. Kita puasa Jumaat, kita kena kapuh dengan hari Khamis Jumaat ataupun Jumaat dengan Sabtu. Kalau nak puasa hari Sabtu tak boleh puasa Sabtu saja, kena puasa Jumaat dengan Sabtu ataupun Sabtu dengan Ahad. Begitu juga kalau nak puasa hari Ahad saja, jangan puasa hari Ahad saja, puasa Sabtu dengan Ahad ataupun Ahad dengan Isnin. Sebab apa? Kerana ketiga-tiga hari ini merupakan hari yang mulia. Maka hari Sabtu, hari Ahad Kristian, hari Sabtu Yahudi. Maka kalau kita puasa tunggal lagu tu takut menyamai dengan amalan agama dia, maka kita kapuh supaya tidak menyamai dengan amalan pokok dia. Tu saja. Makruh bukan kata jadi kafir kau gapo tak boleh pahala. Dah boleh pahala supaya tolong. Tu puasa. An Aisyah qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahrin aksar min siyamihi fi Sya'ban.
Sayyidina Aisyah kata tidaklah Rasulullah puasa pada satu bulan yang lebih banyak daripada puasanya ia pada bulan Syaban. Rasulullah banyak puasa pada bulan Syaban. Pada bulan Syaban turun ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat turun suruh berselawat turun pada bulan Syaban. An Yazid ar-Rishk qala sami'tu Mu'azata qalat qultu li Aisyata akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu salasata ayyamin fi kulli syahr qalat na'am qultu min ayyihi kana yasumu qalat kana la yubali min ayyihi sham. Daripada Mu'azah berkata aku bertanya Sayyidina Aisyah, adakah Rasulullah berpuasa 3 hari pada tiap-tiap bulan? Maka berkata Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah puasa 3 hari pada tiap-tiap bulan. Pada hari mana dia puasa? Katanya Mu'azah. Maka katanya Sayyidina Aisyah, dia tidak bercara. Hari gapo dia nak puasa ikut dia lah. 3 hari tu hari gapo dia tak bercara. Kita sebut dah puasa 3 hari ni ada 12 pendapat. Macam-macam An Aisyata qalat kana Ashura yauman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu falamma qadimal madinata samahu wa amara bisiyamih falamma afturida Ramadan kana Ramadan huwal faridah wa turika Ashura faman syaa'a samahu wa man syaa'a tarakah. Berkata Sayyidina Aisyah adalah hari Ashura 10 Muharram. Ashura Asyarah ke-10. Hari ke-9 Tasu'a Tis'ah, hari yang ke-9. Adalah Rasulullah puasa. Hari Ashura ni orang-orang Quraisy dulu zaman jahiliyah pun puasa. Maka Rasulullah pun puasa juga. Rasulullah puasa sebelum dapat fardu puasa Ramadan. Rasulullah dah puasa. Puasa ke apa? Puasa hari Ashura. Sebagaimana amalan orang jahiliyah, puasa juga. Kita sebut dah. Amalan-amalan bangsa mana-mana kalau hak molek dikekalkan oleh Nabi. Orang Arab jahiliyah ni, maka ada amalan-amalan dia Rasulullah nampak molek. Antaranya puasa, akikah, dapat anak sembelih kambing ke apa dia. Maka hak tu menjadi adat. Maka adat itu selagi mana nampak molek dilihat oleh Rasulullah tidak mengganggu agama pun tidak melanggar syarak dan molek benda ni, maka Rasulullah buat juga. Apabila Rasulullah sampai ke kota Madinah, maka Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah puasa pada hari Ashura. Dan Rasulullah suruh sahabat-sahabat puasa pada hari Ashura. Ada kata puasa Ashura ni Rasulullah sampai ke Madinah, Rasulullah tengok orang-orang Yahudi puasa pada hari 10 Muharram, iaitu hari Ashura. Maka Rasulullah tanya sahabat, ya sahabat, apa sebab orang Yahudi ni puasa pada hari Ashura? Katanya sahabat, orang-orang Yahudi puasa kerana dia percaya yang pada hari Ashura ni hari Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa daripada Fir'aun. Allah Ta'ala selamatkan Nabi Isa, diangkat ke langit disebut. Maka katanya Allah Ta'ala, katanya Nabi, sebab tu kau dia puasa. Maka Rasulullah kata, nahnu ahakku bi Musa minhum. Kita paling berhak merayakan kejayaan Nabi Musa berbanding dia. Dia suka dengan selamatnya Nabi Musa, kita Nabi Musa, Nabi kita juga. Maka patut kita lebih suka lagi. Maka Rasulullah suruh puasa hari Ashura. Rasulullah kata kalau abon dah masa ambo akan puasa la summat tasi'a, ambo akan puasa pada hari yang ke-9. Maka sunat kita puasa 9 dan 10 hari. Masalah puasa sunat ni tak ada masalah tidak jadi ke larangan ke apa.
Apabila difardu ke puasa Ramadan, maka Ramadan menjadi fardu, maka ditinggal ke puasa Asyura. Maka apabila difardu ke puasa Ramadan, zakat terah apabila mari ke Madinah, maka Rasulullah pun puasa Ramadan saja, ditinggal ke puasa Asyura. Siapa dia nak puasa boleh, siapa dia nak tinggal tak sih puasa pun tak apa. Hak penting puasa Ramadan adalah hak fardunya. An Alqamata qala sa'altu Aisyata akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhussu minal ayyami syai'a qalat kana amaluhu dimatan wa ayyukum tutiku ma kana Rasulullah yutiku ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiq. Katanya Alqamah, aku bertanya Aisyah, adakah Rasulullah menentukan mana-mana hari dalam puasa, ada gapo-gapo kada Rasulullah tentu? Maka berkata Sayyidina Aisyah, Rasulullah amalan dia dimatan, sentiasa istiqamah, panjang semacam itu istiqamah istiqamah Rasulullah tak menunjukkan Rasulullah tak tinggal. Kita sebut dah puasa, kadang-kadang Rasulullah puasa, kadang-kadang Rasulullah tak puasa. Jadi hari-hari Rasulullah sentiasa, maksud sentiasa ni duduk dalam taat semacam. Kita nak lawan tak boleh dah. Bahkan cita-cita nak melawan ibadat Rasulullah boleh bawa kepada kafir. Hamba nak lawan ibadat Rasulullah. Setara mana kat dia, hamba nak lawan juga. Cita-cita lagu ni nak lawan, nak suruh jadi bisa lebih pada Rasulullah. Hak ni cita-cita boleh bawa kepada kafir. Kita buat ibadat setara mana, tak ada pun cita-cita nak berlawan dengan Rasulullah kerana ibadat dia lebih afdal daripada kita. Dia kata, siapakah di antara kamu mampu menyamai kemampuan Rasulullah? Rasulullah buat ibadat sentiasa istiqamah, kita tak mampulah. Setara mana sangat kita dengan amal kita ko, dengan ikhlas kita tak mampu nak lawan ibadat Rasulullah. An Aisyata qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi imra'atun faqala man hadhihi qultu fulanah la tanamu al-laila faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum minal a'mali ma tutikun fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu wa kana ahabba izalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allazi yadumu alaihi sahibuhu. Daripada Sayyidina Aisyah berkata, Rasulullah pernah masuk berjumpa dengan hamba. Masuk dalam rumah bertemu dengan saya. Sedekah pada waktu itu ada seorang perempuan bersama saya. Ada seorang perempuan mari ziarah Sayyidina Aisyah ke guana tahu. Maka berkata Rasulullah, siapa dia perempuan ini? Maka Sayyidina Aisyah kata, perempuan ini nama sekian-sekian. Ya Rasulullah, dia ni Masya Allah tak pernah tidur malam. Berarti buat ibadat pada waktu malam. Maka Rasulullah pun berkata, dia tak tuju kepada perempuan itu saja, dia tuju kepada semua orang. Rasulullah beri satu kaedah. Kaedah bukan kata nak marah kepada perempuan itu, tak marah, tetapi Rasulullah nak beri satu kaedah. Rasulullah ibadat buatlah, Rasulullah tak pernah lari orang buat ibadat, tapi Rasulullah nak beri kaedah. Hendaklah kamu beramal dengan amalan yang kamu mampu. Aku takut mu tak mampu ya. Tain kuat semangat gak tak aja tidur, duk buat ibadat tiba-tiba apabila dia mari malah tak semaya bel langsung. Mengarut dah ni. Demi Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala tak pernah bosan nak beri pahala kepada kamu. Tak sobim mu jangan rasa apabila mu buat taat, bangun tahajud tiap-tiap malam, kira Allah Ta'ala puas. Tengok muka hamba ni. Duk main pahala kat hamba semacam. Malah semaya takut Allah Ta'ala bosan dah dengan hamba. Hamba semacam bangun malam. Misal contohnya, hamba semacam duk mari mengaji. Takut jadi malah. Dah. Allah Ta'ala tak pernah rasa jemu nak beri pahala kepada kamu, tetapi kamu yang selalunya jemu dengan Allah. Berhenti buat taat, berhenti buat ibadat kerana buat sungguh-sungguh, habis malah dah. Baca Quran malam ni 25 juzuk selok, pakai esok malah baca Quran dah selama-lamanya. Berat lagu tu. Sesungguhnya
Benda yang paling Rasulullah suka adalah amalan yang sentiasa kita buat. Rasulullah kata, nah, membuat sikit tak apa tapi sentiasa. Ada semacam. Biarlah sedikit macam sedekah. Hari ni sedekah 3,000. Esok taubat lelo hamba tak sedekah. Sedekah sama RM1, RM2, RM3. Tak apa sentiasa semacam. Nah, sentiasa ni tak syarat sedikit dah. Kalau kita sedekah RM5,000, RM5,000 tiap-tiap hari, RM5,000 tak syarat sedikit. Okey kita faham. Tak boleh sedekah banyak, kena sedekah sikit-sikit lah. Jadi orang nak wis sedekah, kena wis sikit-sikit lah. Nama sebab istiqamah, sikit-sikit penting istiqamah. Dak Rasulullah tak tegur ibadat banyak, tetapi Rasulullah tegur takut-takut kita puas. Puas nyetok berhenti. Tu bukan kata Rasulullah tegur amalan banyak, tapi Rasulullah takut kita menyetok berhenti. Maka ibadat tu tidak jadi sentiasa dimah. An Abi Saleh qala sa'altu Aisyata wa Ummu Salamah ayyul amali kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat ma dima alaihi wa in qalla. Daripada Abi Saleh berkata, aku bertanya Aisyah dan Ummu Salamah, manakah amalan yang Rasulullah paling suka? Rasulullah suka belakang orang buat amalan soleh ni, tetapi hak mana yang Rasulullah paling suka? Katanya kedua-duanya, Aisyah dan Ummu Salamah, dia kata benda yang sentiasa, istiqamah, benda berterusan, sekalipun sedikit. Tu Rasulullah suka. Mari semaya, mari mengaji. Biarlah sekali hari ni ngaji apa? Sekala masa bukan musim Covid ni hamba mengaji. Jangan lepas sebelum subuh, lepas subuh, lepas tu tengah hari, waktu duha, sebelum zuhur, selepas asar, sebelum maghrib, lepas isya, waktu tahajud ngaji dah. Tapi musim Covid ni pakai berhenti langsung. Dak ada kuliah lepas maghrib hamba pergi dengar. So pun tak apa jadilah wa in qalla, sekalipun sedikit. Sini bukan suruh buat ibadat sedikit dah. Hadis ni bukan suruh buat ibadat sedikit. Hadis ni nak suruh kita istiqamah. Jangan salah baca. Berarti hadis ni suruh buat sikit amalan. Tak, Rasulullah tak tegur amalan banyak. Rasulullah tegur istiqamah tu sahaja. An Amri bin Qais annahu sami'a Asim bin Humaid qala sami'tu Auf bin Malik yaqulu kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan fastaka. Summa tawadda'a summa qama yusalli faqumtu ma'ahu fabada'a fastaftahal Baqarah fala yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa fasa'ala wala yamurru bi ayati azabin illa waqafa fata'awwaza summa raka'a famakasa raki'an bi qadri qiyamihi wa yaqulu fi ruku'ihi subhana zil jabaruti wal malakut wal kibriyati wal azamah summa sajada bi qadri ruku'ihi wa yaqulu fi sujudihi subhana zil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah summa qara'a alu Imran summa suratan yaf'alu misla zalika fi kulli raka'atin. Daripada Amru bin Qais, dia mendengar Asim bin Humaid berkata, aku mendengar daripada Auf bin Malik berkata, Auf bin Malik, aku pernah sembahyang bersama Rasulullah pada satu malam. Kuntu ma'a Rasulillah, aku pernah bersama Rasulullah pada satu malam. Aku tengok Rasulullah bersiwak. Bangun pada tidur Rasulullah siwak. Sunat kita bangun pada tidur gosok gigi. Lepas tu tawaduk, Rasulullah ambil air semaya. Kemudian Rasulullah bangkit berdiri dan sembahyang. Rasulullah sembahyang malam. Maka aku pun berdiri sembahyang bersama Rasulullah. Jadi makmum. Kita tahu dah ibadat Rasulullah ni, Rasulullah kalau sembahyang sunat maka dia sembahyang panjang. Kalau sembahyang fardu dia sembahyang pendek. Kerana sembahyang sunat ni sembahyang khuf. Dia tak sembahyang berjemaah. Maka ada juga sahabat ikut-ikut nak belajar sembahyang tahajud Rasulullah. Maka Rasulullah mula ke baca lepas pada Fatihah dia buka dengan Baqarah, surah Al-Baqarah. Surah Baqarah 2 juzuk setengah. Maka tidak lalu pada mana-mana ayat rahmat, ayat menunjukkan kasih sayang Tuhan, kecuali Tuhan Nabi berhenti dan Nabi minta rahmat Allah. Allahumma inni as'aluka rahmataka. Minta lagu tu. Bukan dia tambah ayat Quran. Maka ada orang kata tak boleh tambah di celah-celah ayat Quran, takut jadi tambah ayat Quran kau apa dia. Takut jadi kupu tambah ayat Quran. Dak, ni celah-celah doa tak apa.
Ada orang kata tak boleh tambah lah, tak boleh berhenti, tak boleh gapo. Dak. Ni ayat Quran Rasulullah baca ayat Quran berhenti sebentar patut tambah doa. Ada orang kata dalam hizib, dalam amalan orang ni ada baca Quran patut berhenti, patut gapo dia ni jadi tambah ayat Quran ni. Mana boleh hukum dia? Dak, bukan masalah tambah ayat Quran. Ni celah-celah tu ada doa, tak apa. Maka tidak lalu mana-mana ayat azab kecuali Rasulullah berhenti ayat tu dan Rasulullah minta a'udzubika min azabika, a'udzubika min azabika. Kemudian Rasulullah rokok dan Rasulullah beri rokok lagu tu qada qiyam dia. Qada Rasulullah baca 2 juzuk setengah pokok. Maka dia sebut ketika rokok ma subhanazil jabarut. Doa dia doa ketika rokok. Banyak riwayatlah macam-macam jenis doa rokok, salah satunya hak ni. Kemudian Rasulullah sujud pula. Lepas tu Rasulullah tak ada iktidal ke? Kita sebut dah. Hadis dia akan sebut secara ringkas. Secara tafsir pula kita kena faham lah. Kalau lagu tu Rasulullah, rupanya Rasulullah semaya rokok saja. Lepas tu tak payah iktidal pakai sujud selalu. Dia hadis ni tak sebut sujud. Itu sebab tu kena mengaji banyak. Hadis kena faham banyak. Baru boleh waktu ambil satu-satu hukum. Hukum semaya 13. Tak ada Rasulullah kata ada orang ni jenis terik, supaya sodak, supaya pembaris ni. Dia kata Rasulullah tak ada sebut pun. Rukun semaya 13. Ikut ambo nak buat ke mana? Sudah. Ulama ambil dari bermacam-macam hadis. Kalau dia baca hadis ni tidak kau semaya mengarut kau sikot dah. Sebab tu kita kena ikut kata-kata ulama kerana dia orang alim. Kata pada sujud subhanazil jabarut ni doa dia Maka Rasulullah pun bangun dan Rasulullah baca surah Imran pula. Kita sebut dah Rasulullah tahajud kadang-kadang ni juzuk lebih kurang 1/5 Al-Quran. Baca surah Imran, kemudian surah lagi. Lepas pada surah Imran maka Rasulullah buat lagu tu lah setiap-tiap rakaatnya. Tu gaya Rasulullah semaya. Penat juga kita kalau nak ngikut Rasulullah semaya ni dah. Habis kat tu masuk bab yang keempat, gaya bacaan Rasulullah. Rasulullah baca Al-Quran. Kerana apa Rasulullah baca Al-Quran? Kerana Al-Quran ini kitab yang membimbing. Di samping Rasulullah sebagai tukar syarahnya, maka ada satu buku dipanggil panduan kepada umat Islam seluruhnya sampai akhirat, iaitu dipanggil Al-Quran. Pada masa tu tidak ada lagi kitab hadis Bukhari, Muslim, Ibnu Majah. Tak ada lagi. Lepas tu apa dia ada? Kitab fiqh, tak ada. Kitab tasawuf, tak ada. Kitab tauhid, tak ada. Kitab gani, tak ada. Kitab-kitab agama kita tak ada. Satu kitab saja dipanggil Al-Quran. Ni jadi rojok ke. Sehingga ke zaman sahabat, lepas pada zaman sahabat, zaman tabi'in. Nak mula dah tu. Zaman tabi'in mula dah menulis hadis. Pecah jadi 2 dah. Al-Quran sekeping, Al-Quran hadis Jadi 2 kitab pula. Al-Quran dengan hadis dah pula. Lepas pada tu pecah pula kitab fiqh pula timbul. Kitab tauhid pula timbul. Kitab gani timbul. Maka bermacam-macam kitab, sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. 2 sumber, Al-Quran dari asalnya dan syarah dia ada di dalam hadis. Ada orang nak pegang Quran saja, tak si pegang hadis, maka nak semaya lagu mana? Tak ada dalam Al-Quran kata rokok, sujud, cara kaifiat sembahyang. Maka kita semaya ni kerana kita tengok dalam hadis-hadis. Dalam hadis pula tengok pula dalam kitab fiqh, semakin halus perbahasan dia. Gaya bacaan Rasulullah baca Al-Quran. Pada zaman Rasulullah larang menulis kitab hadis. Kata-kata Nabi jangan tulis, takut bertukar dengan ayat Al-Quran, takut hak ni kata Quran juga. Yang dibenar tulis adalah menulis wahyu. Katibul wahyi saja ada dalam belah-belah orang, sahabat yang pandai menulis, dan dialah apabila turun ayat Quran, dialah yang akan menulis ayat Al-Quran. Ayat Quran saja disuruh tulis, hadis jangan tulis. Lepas pada tu barulah sahabat-sahabat menulis. Zaman Umar Ibn Abdul Aziz ditulisnya hadis-hadis. Ditulis suruh Az-Zuhri, kau tak ingat kau, Ar-Ramah Ramzi, Ar-Ramahul Murzi. Seorang ulama mengarang bab hadis, nya kumpul semua hadis. Hadis sahih kau tak sahih, nya kumpul dulu hadis hak penting. Maka lepas pada tu dicek pula hadis, dikelah-kelah pula hadis, macam-macam lah tu perkembangan ilmu.
Tarikh tasyri' ni perkembangan syariat Islam. Gaya bacaan Rasulullah an Ya'la bin Mamlah annahu sa'ala Ummu Salamah an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa iza hiya tan'atu qiraatan mufassaratan harfan harfa. Ummu Salamah sesungguhnya bertanya Ya'la bin Mamlak. Tanya Ummu Salamah mengenai bacaan Rasulullah, bacaan Quran lah. Maka ia menyipakkan bacaan Rasulullah itu mufassaratan, jelas, terperinci, harfan harfa, satu huruf. Yakni bacaan Rasulullah itu jelas, huruf-huruf yang Rasulullah sebut tu sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Ra bunyi, ha bunyi, mim. Bunyi mim tu bunyi. Maka harfan harfa. So dipanggil bacaan muhaqqaq, tahqiq dibaca. Tartil ni ada 3, hada, muratta, tahqiq. Tahqiq ni bacaan so. Permulaan belajar huruf kena belajar bacaan so seperti Syekh Mahmud Khalil Al-Husari tu baca. So baca. Berlatih sebut huruf dulu. Makharijul huruf, sifat-sifat huruf, dan makhraj. Makhraj tempat keluar huruf, tempat keluar suara nak sebut huruf tu. Manakala sifat dia sifat dia lagu mana. Cara keluar dalam bentuk berhemburan, cara keluar dari bentuk syiddah, bunyi lagu tu. Rakhwah ko, rongga mulut ko, apa dia? Tu ahli tajwid lah. Hamba tak reti bab ilmu qiraat ni. Hamba reti baca sahaja. Harfan harfa tu bacaan Rasulullah. An Qatadah qala qultu li Anas bin Malik kaifa kanat qiraatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala madda. Daripada Qatadah berkata aku kepada Sayyidina Anas bin Malik, lagu mana bacaan Rasulullah? Maka katanya ia Rasulullah baca panjang. Madda ni lagu mana Rasulullah memanjangkan huruf. Cuma hamba tak tahu lagu mana cara panjang huruf. Cuma hamba tanya tok guru hambanya, dan kebanyakan kita tengoknya bacaan dia lebih kurang lagu ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Panjang-panjang alif belakang. Ni bacaan orang Yaman. Kita tanya apa dia baca lagu tu, kerana Rasulullah panjang ke huruf di alif belakang. So Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Panjang-panjang lagu tu. Ada kata dak panjang situ mak dia ma'arif li sukun lah. 2-4 ni tu hang baca. Macam biasalah. Tu tak apalah baca lagu mana pun, lagu tu lah bacaan dia. Ada ni Ustaz Abdul Somad lah, hamba tak tahu. Dia kata dia dengar ada seorang ulama syariah kata Rasulullah baca dengan bacaan tarannum jiharkah. Bacaan Al-Quran dia bacaan jiharkah. Lagu mana hamba tak ertilah jiharkah ni. Jiharkah ni bukan bab ilmu qiraat, dia bab ilmu tarannum. Ilmu lagu Al-Quran. Lagu ni dia ada 7 lah. Bayati, jiharkah, nahwana, posikah, hijaz ke apa dia macam-macam lah. Dia ada peringkat pula, peringkat asli, jawabul jawab lah, macam-macam. Tu peringkat lagu. Manakala qiraat ni cara bacaan dia sifat ada 14 qiraat. 7 qiraat mutawatir. Apa maksud qiraat mutawatir? Betul sanad dan betul menurut nahwu. Kedua 3 lagi jadi 10. Lepas tu qiraat ahad. Hadis itu qiraat tu betul sanad dia, tetapi bacaan dia tak kena dengan nahwu, tetapi betul sanad dia. Hal lebih lagi qiraat syaz, qiraat ganjil, salah menurut sanad pun tak kena, bacaan pun tak kena dengan nahwu. Tu tanya orang ahli Quran lah. Hamba tak pandai. Hadis yang 301 wallahu a'lam. Apakah
kena mandi wajib jika keluar mazi. Keluar mazi ni iaitu air yang berwarna cerah, macam air cerah gitu, warna kristal gitu deh, melekit lagu tu. Air mani ni warna putih. Maka kalau keluar air mazi saja tu mukaddimah naik nafsu syahwat. Maka kalau keluar dia tak wajib mandi lagi, hanya najis. Pakaian tu kena basuh lah. Engkau tu kita pun kena basuh juga sebab dia najis mazi ni. Wajib mandi tak wajib. Masalah takdir ni ada dua, takdir mubram dengan takdir mu'allaq. Benarkah doa boleh mengubahkan takdir? Ya. Tu, doa menurut ahli sunnah wal jamaah boleh mengubahkan takdir di lauh mahfuz. Kita misalnya seorang tu umur 40 tahun, dia doa supaya panjang umur, maka ditulis semula di lauh mahfuz 60 tahun. Boleh, tak ada masalah apa. Lepas tu boleh mengubah lah tu. Berubah di takdir di lauh mahfuz. Tetapi di ilmu Tuhan tetap Tuhan tahu dah bilakah dia akan mati sebenarnya. Tu maksud takdir yang berada di lauh mahfuz maksud dia. Takdir ni ada mubram, mu'allaq. Mubram tak boleh nak ubah. Misalnya takdir mati, tak boleh doa tak mati, tak boleh dia mati juga. Mu'allaq ni takdir yang boleh diubah. Seperti apa? Cara mati. Misalnya mati accident, doa-doa kau gapo, maka takdir mu'allaq ni boleh cara mati molek kau gapo dia. Itulah. Surah pilihan khas untuk tarawih, baca kuliah kul huwallah. Kuliah tukar takir tak habis pacerah, baca kul huwallah pacerah. Itulah surah pilihan untuk tarawih. Ataupun kita nak ambil waduha ke bawah pun boleh. Tapi hok mudah-mudah, baca cara mudahlah. Biarlah baca kul huwallah, penting kita buat tarawih. Bila lagi kita nak rebut pahala, boleh puasa saja ada semaya tarawih. Selain boleh puasa, kita menangis kau tak boleh nak semaya tarawih, tak sah. Rebut peluang. Nabi kami kata man shoma ramadana. Siapa dia puasa Ramadan? Nama wahtisaba man qama Ramadan. Siapa dia mendiri ke Ramadan. Maknanya bangun malam, hidup ke malam, salah satu cara hidup malam tarawih, maka diampun dosa seperti dosa dia, habis dosa dia seperti dia baru keluar daripada perut ibu dia, tak ada dosa. Kayaumin waladathu ummuh. Lagu mana tangi ada jarum masuk air, lagu mana nak ambil air semaya macam biasa. Lepas tu jarum masuk air tu lagu mana? Nak kata lagu mana? Kalau tak boleh kena air, maka kita kena tayamum. Tayamum pas lagu mana? Tak kata juga. Semaya cara tu dulu. Ulama kata wajib qada, hak muktamadnya ada kata tak payah qada. Tak apalah guana-guana, hak penting semaya dulu, hak tepat, hak tak kata tu tayamum pula. Lagu tu. Boleh qada buat sujud sejadah selain daripada solat subuh? Tak boleh. Hanya pagi subuh Jumaat saja boleh buat surah sejadah. Kalau kita buat selain daripada hari Jumaat, sengaja kita nak baca surah sejadah dan kita bergerak nak sujud, batal sembahyang. Hanya pagi subuh Jumaat saja. Kerana apa? Kerana sujud sejadah ni mengganggu hayatus solah, dia panggil. Mengganggu keadaan semaya. Tengah-tengah kira pergi sujud, lari keadaan semaya. Semaya kena rokok, tidak baru sujud. Maka kalau kita niat daripada awal-awal baca surah sejadah nak sujud dalam semaya selain daripada subuh Jumaat, batal sembahyang. Batal tu kalau kita gerak sujud. Kalau kita baca saja kita tak sujud tak apa. Nak baca surah sejadah tak apa, tapi jangan gerak sujud. Sujud batal. Hukum pakai cicing ada cok mohon Nabi Muhammad Rasulullah. Khilaf ulama, ada kata makruh, ada kata haram. Ada kata makruh, ada kata haram. Ada kata hukum ini makruh ataupun haram ketika Rasulullah hidup. Kerana Rasulullah larang supaya tak tukar. Asalnya cicing ni buat cok kerajaan. Surat menyurat Rasulullah cok. Bukan Rasulullah cok saja ke? Rasulullah pergi cok gini patut Rasulullah letak. Rasulullah tak pakai, tak Rasulullah pakai. Ada kata tak sunat pakai cicing. Rasulullah buat cicing hanya untuk cok saja. Bukan untuk cok saja. Rasul sahabat-sahabat nampak Rasulullah pakai. Jadi jangan duk buatlah cicing lagu tu. Zaman Rasulullah jadi tukar, takut ada orang tipu buat betul lagu tu. Maka lepas pada Rasulullah ada kata boleh kita pakai. Lebih-lebih lagi untuk nak ambil berkat tabarruk. Tetapi masalahnya cicing lagu tu tak boleh buat masuk tandas. Kena jaga kehormatan dia. Wak garu kaki, wak garu punggung lah ada cicing lagu tu. Jadi kau haram dah pula menghina cicing tu. Tapi kalau pakai cicing boleh jaga dengan molek, okey, tak ada masalah apa.
Ganti puasa wajib dengan puasa ni. Boleh juga, boleh. Setengah pendapat kata boleh. Pahala sekali pun tak boleh pahala penuh, boleh pahala sikit-sikit pun jadilah. Asal kau kita puasa nah. Puasa fardu tapi kena niat dululah puasa fardu. Saja aku qada, saja aku nak puasa esok hari qada dan puasa sunat hari bulan Syawal. Ha, gitu. Cara dia. Hukum ambil gambar dengan orang miskin masa beri sumbangan, boleh kau tidak? Ada ulama Azhar, Syekhul Azhar kata hukum dia haram. Kerana masuk dalam kategori menghina orang miskin. Kita kalau nak hadiah sumbangan kepada orang miskin, jangan bentuk menghina. Kalau boleh mulia ke dia. Dengan cara apa? Kita beri dalam keadaan senyap, kita pergi ke rumah dia senyap-senyap beri. Jangan kita malu ke maruah dia, macam pukul gambar dia dalam keadaan hina ke apa dia. Jadi nampak miskin, jadi bentuk hina ke dia. Nah. Maka ada ulama kata, buat ibadat sumbangan lagu ni tak boleh pahala kerana apa? Memalukan orang yang meminta tadi. Ada ulama kata boleh hukum dia. Kerana apa? Kerana dia tu pukul gambar tu bukan nak menghina. Orang miskin tu pun kata sebagai nak tahu. Ataupun sebagai maklumat kepada orang lain lagi untuk menyumbang lagi. Gitu saja nah. Bukan kata maksud nak menghina. Maka ada ulama kata haram kerana nampak macam menghina. Kita nak beri sesuatu, hadiah kepada orang, jangan nampak menghina ke dia. Nah, tu saja lagu. Bil manni wal azan. Nah, ayat Quran kata jangan kamu ikuti sedekah kamu dengan ungkit-ungkit tu. Oh ya, aku beri kamu ataupun dengan cara menyakiti. Lalu menyakiti, memalukan maruah dia ke apa tu saja. Macam mana nak jauhi ke sifat panjang angin-angin, kita wayak kita nak mati esok. Esok kena covid dah hamba lagu tu. Kena wayak lagu tu supaya tidak panjang angin. Panjang angin-angin ini tidak dosa. Cuma ulama-ulama dan ulama dulu tak suka dan Rasulullah pemarah panjang angin-angin ni supaya takut kita jadi tangguh-tangguh ibadat. Tangguh-tangguh taubat dengan Allah. Kerana kita rasa kita boleh hidup panjang lagi. Maka di antara panjang cita-cita, angin-angin dengan pendek cita-cita, lebih molek pendek cita-cita. Apabila kita rasa kita nak mati, kita akan cepat buat ibadat. Kita akan cepat tinggal maksiat. Tapi bila panjang angin, ya bukan diri dia tu berdosa, tapi menyebabkan benda lain. Itu tangguh-tangguh ibadat, tangguh-tangguh taubat tu. Apakah haram? Tidak haram, tetapi hati itu sudah ada masalah. Dalam ilmu tasawuf kata hati dia dah ada masalah, seolah-olah dia tahu dia nak hidup bila, rasa aman dengan marah Allah Taala. Nah, lagu tu saja. Ada kaum menyatakan boleh solat jamak. Jamak boleh dah. Kurang daripada 90 km boleh kita himpun ke sembahyang. Qasar tak boleh dah. Tak boleh pendek buat dua-dua tak boleh. Jamak maknanya kita buat 4 jadi 8 rakaat kita kena sembahyang. Manakala qasar pula nak mendek ke sembahyang kena syarat dia perjalanan 90 km. Kurang 90 km tak boleh. Manakala nak jamak sembahyang, nak himpun ke dua sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib dengan Isya, maka boleh kita jamak sekalipun kita tidak musafir. Tak musafir boleh jamak? Boleh. Contohnya waktu hujan dipanggil jamak dengan sebab hujan. Jamak ni ada sebanyak sebab. Nak qasar satu sebab saja, itu musafir. Apa hukum main gitar? Khilaf ulama hukum main gitar ni gering benda al-watar. Watar ni benda yang bertali. Sama ada gitar, biola ni. Gitar dah. Kok usah tu gerung main gambuh lah, main gapo dia ataupun main piano ada tali tu ni. Semua itu Nabi larang benda yang al-watar, benda bergitar. Ada ulama kata Rasulullah larang tu kerana pada zaman dulu majlis maksiat. Maka lah ni kita bunyi tu tak ada bikin maksiat. Bahkan nak buka puasa di negeri Kelantan lah, hamba tahu secara khususnya main gambar gering geng teringat nak buka puasa dah lah, tak ada ingat maksiat, dok ingat Mekah, dok ingat Madinah, dok ingat Watama, air tuak dan caca, dok ingat tak ada maksiat lagu. Maka apabila benda tak teringat maksiat, benda tu jadi harus. Maka bila jadi harus, setengah ulama tasawuf menggunakan muzik untuk memasukkan zikir dalam hati. Zikir gini tak boleh kita tekan dengan muzik kali dempop masuk dalam hati. Gitu saja Imam Ghazali bahas dalam bab sama' mendengar bunyi-bunyi bagi ahli sufi.
Hari tu ustaz kata afdal selawat daripada istighfar, bagaimana pula dengan tahlil la ilaha illallah. Gini sebenarnya. Sebenarnya zikir-zikir ini masing-masing ada kelebihan. Salah kita tanya hak mana lebih afdal. Sopo nasi dengan air, makan ni dengan minum ni, hak mana afdal? Kita nak kata minum ni lebih afdal. Tak makan selok juga. Makan saja, tak minum air, tak ada masalah. Jadi taing-taing kita kena makan, taing-taing kita kena minum. Jadi tak ada orang tanya, makan ko afdal, minum ko. Kedua-duanya afdal, masing-masing ada keafdalan dia. La ilaha illallah, masya-Allah kelebihan dia banyak. La selawat kelebihan dia banyak. Jadi masing-masing la ilaha illallah ni bab tauhid. Istighfar, minta maaf. Sebab itulah ulama kata, kalau kamu sayang Allah, banyak ke sebut la ilaha illallah. Kalau kamu sayang Allah, sebut nama dia. Allah, la ilaha illallah. Kalau kamu sayang kepada Nabi Muhammad, selawat banyak sallallahu. Kita tak teringat Nabi Muhammad, selawat lalu. Teringat Allah, la ilaha illallah. Tapi kalau kamu sayang diri kamu, banyak ke istighfar. Kamu sayang diri kamu, tak si masuk dalam neraka diri kamu tu. Banyak ke istighfar. Jadi masing-masing keadaan orang. Jika Imam Mahdi bai'ah, semua kena pergi Madinah kodok. Ni hamba tak tahu cerita dia lagu mana. Tetapi apabila sampai waktu dia, Allah Ta'ala dah pilih dah orang yang boleh bai'ah Imam Mahdi. Kita lagu mana kau tak tahu, tak boleh nak ayat cerita. Ni bukan kata cerita Power Ranger ni kau apa dia. Nak buat skrip dia kau hamba tak tahulah lagu mana cara dia. Tetapi apabila Imam Mahdi timbul, maka ada dah orang-orang yang boleh bai'ah dia. Memang Tuhan buat sedia-sedia dah. Lagu mana? Hak penting kita lah. Kalau kita ada pada masa tu, kita jangan jadi orang yang lawan Imam Mahdi sudah. Kalau tak sempat contohnya tak boleh nak pergi Madinah kau apa dia, agak-agak kita ni jadi penyokong tentera Imam Mahdi kok jauh-jauh. Jadilah. Kita tinggal puasa lama dah lagu mana kena bayar video. Ginilah puasa. Kita ada masalah dengan Tuhan, kena mikirlah. Hama nak royak apa payah, tapi kena kira panjang lah. Setiap tahun nak berganda tu, misalnya 10 tahun lepas, setiap sehari tu kena ganda 10 copok ke apa dia. Kena ingatlah berapa-berapa, pandai-pandai matematik kita ingat, nama kita ingat, bini kita ingat, kita tinggal puasa tu ingat. Ni celika juga ni. Apa hukum ambil ijazah tapi tidak beramal, tak ada masalah apa. Banyak mana ilmu dalam otak kita tak beramal. Tak beramal, tak ada masalah apa. Cuma hamba sebut dah dulu, mana-mana ilmu kita belajar, dapat ijazah tak dapat ijazah, beramallah sekali supaya tak kena masuk dalam golongan orang yang ada ilmu tidak beramal. Sekali pun tak apa dah. Selawat 1000, kita pun selawat sekali, patut tak sewak dah bila-bila, tak apa dah sekali. Boleh kaji bab puasa panjang lebar kena mengaji khas bab puasa. Macam mana nak berdoa untuk buka pintu langit yang ketujuh? Hamba tak tahu tu amalan apa dia Apa penting minta dengan Tuhan, jangan minta dengan hatu, jangan minta dengan langit, jangan minta dengan gapo, minta dengan Tuhan. Dia boleh buka belakang apa kena syarat buka pintu langit kau? Maka Allah Ta'ala terima kita, tak ada masalah apa dah. Apa penting Allah Ta'ala tu dalam hidup kita, matlamat kita. Allah Ta'ala. Ada orang tanya, gapo dia cara tip-tip supaya hamba ketika semaya boleh menangis. Bukan matlamat kita nak menangis dalam semaya. Matlamat kita ingat Allah Ta'ala dalam semaya. Ini jadi tak tahu matlamat dalam ibadat tu apa dia. Nak suruh menangis dalam semaya, batallah semayanya. Bukan matlamat dia. Ada zakat kodok pada gaji. Menurut mazhab kita tak ada zakat pendapatan. Tetapi pusat zakat pilih kata ada zakat. Kali mazhab Malik kau hamba tak ingat dah. Apa hukum pakai benda-benda yang tidak ada cop halal? Tidak ada cop halal, apa hukum? Boleh tak kita pakai? Kau ikutlah macam sabun, kau shampoo, kau apa. Ingat, cop halal ni baru timbul ya. Ubi kayu hamba tanam belakang rumah hamba tarik tak ada cop halal pun. Boleh makan kau tak? Buah moktel tak ada cop halal pun. Gapo dia maksud cop halal ni baru timbul saja. Jangan keliru dengan cop halal. Kadang-kadang cop halal tak halal. Jadi lagu mana? Hak penting bukan dicok halal tu. Hak penting tu makan ni halal. Kalau makan ni syubhat tak tahu gapo dia cok halal pun, kita rasa was-was benda tu tak molek. Gitu saja. Shampoo kau gapo, benda tu tak dosa, tak ada cok halal, tak ada masalah.
Puasa Senin Khamis nak qada, sambung dengan puasa qada tu boleh lah trip. Kita sebut dah. Jika pokok kita nanai pokok, lepas tu daun duk rumah orang penuh masuk pas dalam rumah, masuk dalam peti, masuk dalam rambut orang penuh rambut. Maka hak tu kita buat benda yang mengganggu jiran kita. Maka benda tu makan pahala kita. Tak usah buatlah kerja lagu tu tebal pokok kalau mengganggu orang nah. Tak usah duk kata minta maaf dah. Siapa rumah demo. Lepas tu senyap kawan tu nak marah pun bak pokok nah. Nyapu dia gerak, dia pun nah gerai curah minyak gas bakar. Nah, jadi kau balas pula. Kita buat salah, mudah ya minta maaf. Tak apalah. Nah, kira maaf dah. Jatuh-jatuh apa semua, tumbal sakut umur demo jadi kotor atak demo, minta maaf dah. Minta maaf lagu tu ya. Kerak tebal pokok kita. Pada kita duk jawab di akhirat semua pokok kerana pokok so habis amalan kita. Tiap-tiap hari so daun jatuh jiran kita sakit hati, so pahala kita hilang-hilang. Akhir sekali tak ada pahala dengan saya ke pokok moktel tu. Nah. Terjulah pokok moktel dengan kita dalam dengan aku. Wahabi terpesong dari sudut gapo dia tu banyaklah dia terpesong, dia tak terkeluar lagi daripada Islam. Dia orang Islam lagi cuma sesak. Nah, kena faham sesak ni tak jadi kafir lagi. Tak syarat jadi kafir baru sesak. Sesak ni orang tak semaya, tak jadi kafir lagi tapi dia sesak. Orang tak puasa. Orang gini, tak jadi sesak jadi kafir lagi. Dia kena bukan kata kafir saja sesak. Dia jadi fasik, jadi gapo dia. Maka Wahabi ni baru keluar, baru duduk dalam Islam lagi, cuma dia sesak saja. Banyaklah dari banyak sudut lah. Nah, perbahasan dia panjang lah dari sudut pekoh, kalau dari sudut ijmu', dari sudut tasawuf, dari sudut macam-macam lah. Hak tu panjang pasal. Kita basuh baju, kita basuh lepas tu kena asap masuk ke orang kafir. Tak apa, tak jadi najis masuk ke orang kafir. Apa kau jadi masuk ke kafir jadi? Mutabak Islam, mutabak kafir, mutabak Muslim, macam-macam lah ni kita pun takut. Aiskrim Islam, aiskrim Muslim, aiskrim kafir. Ada juga aiskrim kau mengucap la ilaha illallah. Kau kapu dia maksud dia. Makin ni orang kafir, tak jadi najis. Jangan buat payah ke adik kita. Lain kita tengok babi sokok, sokok atas ni, bawa masuk naik asap kena di baju kita. Baru najis. Jangan jadi was-was. Lalu kedai Cina pun takut masuk Maggi tahu. Maggi kita duk makan semacam tak jadi kafir asap pun jangan buat payah ke adik kita. Kalau tidak nyanyalah kita duk main basuh lagu tu. Usuk kali kita pula jadi pening lagu tu. Hukum mandi lepas asar bulan puasa. Gini. Ulama kata kita buat satu benda yang menyebabkan segar tubuh kita, hukum dia makruh. Kita buatlah gapo-gapo dia duduk dalam ekong, sehari duduk dalam ekong. Makruh. Kerana apa? Kerana segar tubuh. Tujuan kita puasa nak suruh tubuh kita jadi lemah. Jadi senyap, merasa lapar, memahami rasa lapar. Apabila kita buat benda segar, mandi kau gapo dia, kau gapo, maka hilanglah fungsi puasa tu saja. Maka dia makruh. Makruh ni kau dia batal puasa dak. Jadi kuranglah sikit pahalanya. Pahala boleh banyak patutnya. Patut boleh sejuta. Mbak kita mandi bolehlah 500,000 ke gitu. Khomo boleh puasa tak batal, jangan duk teguk air sudah. Nah, khomo lah. Tiap-tiap hari duk khomo daripada bel subuh duk khomo. Pergi air khomo sampai maghrib duk khomo. Tak apa, tak ada masalah apa. Lintasi hati kait dengan akidah jadi murtad. Hak tu hanya ujian mari daripada setan kau gapo dia. Sebab tu kena banyak ke zikir supaya setan tu lari dan tidak mendatangkan waswah di dalam akidah. Banyak ke zikir sebut la ilaha illallah, tiada tuhan yang sebenar hanya Allah, la ilaha illallah, supaya lari setan. Kerana setan bila mari dia makin mensyok ke hati kita dengan Allah. Tak jadi hukum kafir ke apa dia. Hukum sugi boleh puasa sama saja hukum dia. Lepas pada zuhur jangan bersugi. Sebab apa? Kerana menghilangkan fadilat kelebihan bau mulut orang puasa. Orang puasa ni apabila dia tak makan, lepas pada zuhur dia akan bau, berubah mulut kerana puasa. Maka Nabi kata bau dia lebih wangi daripada kasturi. Maka kalau kita bersugi, hilanglah fadilat tu saja. Puasa dapat pahala, tak ada masalah apa. Hilang fadilat tu saja.
Tapi kalau dengan sebab kita tidur, bau busuk bangang mulut, lepas tu kita tak usah gosok gigi, pergi semaya, rebah beleping orang, gosok gigi lah. Sebab berubah tu bukan dengan sebab puasa, tapi dengan sebab tidur. Adakah kain pelekat tu sunnah? Nabi pakai kain pelekat sebab Nabi pakai izar. Izar ni kain pelekat. Iaitu kain yang menutup daripada pusat ke lutut. Dipanggil kain pelekat. Kalau kain tutup daripada bahu ke pusat ke atas, itu dipanggil kain selender. Ridak ni lagu ni. Tu ridak. Kain pelekat pusat ke lutut. Tu dipanggil izar. Sunnah. Nabi pakai tidak berjahit. Biasa tengok India pakai tu. Kain selepas tu. Hok mariapa tu, berapa gocoh keleping kelepah hacur lebu tu, hok pakai kain putih tu. Hok kain tak jahit tu nah. Nabi tu pakai tak jahit kain dia. Ada yang kata kalau buh gigi ada zaman Nabi akan pakai buh gigi. Kerana pada masa dulu hok paling molek sekali siwak lah. Hok tu kita tak tahu. Dah ni tak seduk kecek bagi andaya nah. Bagi andaya kita tak seduk kecek, kita kena jadi orang yang berpijak di bumi nyata. Jangan duk kecek bagi andaya kalau lagu ni, kalau kapal terbang ada Nabi akan naik kapal terbang. Kalau Nabi orang Melayu, Nabi akan pakai baju hantu. Tak usah andaya. Lah ni kita kecek bagi wakil hok berlaku. Tak usah andaya lah lagu tu. Kalau andaya gak Firaun pun berimeh. Sebab lah ni hok berlaku lah ni. Nabi Muhammad ni gini. Hok afdalnya siwak lagu tu lah. Nah, andaya ni kadang-kadang muncul daripada orientalis. Orang musuh Tuhan, dia nak suruh kita lari daripada sunnah Nabi, dia anggar ke lagu ni, dia anjal. Dia andai lagu ni. Lah ni, siwak. Apa hukum kalau kecek lagu ni? Boleh ke tak? Hak ni orang kecek tidak berpijak di bumi nyata, dia hanya buat andaya saja. Buat saja tak apa. Tak jadi kupu. Dia bukan nak hina siwak Nabi. Dia cuma kata kalau Nabi ada zaman buh gigi, zaman tu ada mungkin Nabi guna jenama Colgate ko jenama gapo gebuk pula pas Nabi guna jenama gapo Colgate ko Arabi ko gapo dia nama kosen sedang hok balah pula syarikat tu pula jadi masalah berlaku deh andaya tak payahlah kecek di bumi nyata kita bukan orang dewa sayak labuh orang kayange orang dewa gapo dia Mahabharata ko gapo dia. Hukum kaki mengadap, hukum ulama kata makruh kita hunjuk ke kaki ke arah kiblat kerana kiblat itu tempat arah yang mulia. Kita nak buat ibadat, kita semaya, kita berdoa, tu arah kiblat molek afdal. Kita mandi junub pun molek mengadap ke arah kiblat. Maka kalau kaki berunjuk ni, maknanya kaki ni benda tak molek kita unjuk jadi tak comel. Kecuali ketika tidur. Ada riwayat kata Nabi dulu tidur kaki mengadap ke kiblat. Ya bangun tu betul tubuh dia mengadap kiblat lalu berdoa. Tidur tak apa, tapi kalau kita duduk saja mengaki arah kiblat tak molek Bahkan ulama dulu bukan ke arah kiblat, ke arah rumah tok guru dia tak. Dia tak menghadap dah kaki kalau dia tahu rumah tok guru dia sebelah kanan, dia tak menghadap kaki kat. Hak tu ulama dulu dah jaga adab lah dari sudut adab. Ulama kata makruh saja. Hukum tepek gambar Spiderman, Power Ranger kau apa dia untuk tujuan mainnya. Boleh lah kerana waktu permainan bagi kanak-kanak tak ada masalah apa dia. Apakah baca semacam tahnik bayi Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Baca doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Minta Allah Taala buka futuh supaya dia cepat berkecek, supaya lidah dia fasih, supaya lidah dia tak kecek barang maksiat, supaya lidah dia sentiasa tolong orang. Gitu niat. Kerak rambut, kerak kuku. Moleknya hari Senin, Khamis dan Jumaat. Siapa dia kerak kuku pada hari Senin dan hari Khamis, maka masuk ubat keluar penyakit. Masuk penawar, keluar penyakit. Kalau siapa dia ada rosok kuku, kerak kuku dia pada hari Senin dan Khamis. Kalau kerak pada hari Jumaat, masuk berkat hilang sia. Nak dapat berkat, kuku kita nak jadi berkat ke apa dia? Okey, kerak pada hari Jumaat. Senin Khamis untuk dapat kesembuhan. Alqamah buat ibunya terasa hati hingga tidak dapat mengucap waktu nazak dia. Ni cerita dia suhudah Mana afdal? Buka puasa ke jawab azan? Buka puasa sambil jawab azan tu paling afdal. Kau jawab azan tak boleh gerak.
Allahu akbar, Allahu akbar. Tega. Dah Allah akbar, asyhadu an la ilaha makan dah nak makan. Jangan buat bagi dua lagu tu lah. Makan tu. Afdal lagu tu. Hukum pakai baju bergambar ketika solat hukum dia makruh kalau kita semaya seorang. Kalau kita semaya ramai, gambar tu mengganggu orang lain solat, maka hukum dia haram kerana dicah ke kita, dikira kita mengganggu orang sembahyang dengan gambar-gambar yang ada di pakaian kita. Begitu juga tulisan di kain plekat ni. Gajah duduk, gajah lapar, bewok lapar. Nampak jadi orang dok baca. Orang kela ni masyarakat Malaysia ke suka membaca. Baca botol terbang. Wali kutub. Oh, jangan dok cerita ni. Malaysia ke orang Malaysia ke suka ambil tulisan tu tok alik sebelah halal atas. Biarkan plekat aku kita tak ada tulisan. Mengganggu lagu tu pun jadi ke haram juga. Adakah kunut pendek, adakah waris daripada Nabi? Kunut ni ulama maksud ke kunut adalah baca doa puji Allah dan selawat. Satu doa. Allahumma ghfirli ya ghafur wa sallallahu. Tu kunut pendek. Ada mari hadis ke tak mari hadis. Ini doa sahaja. Dikiyah ulama faham daripada hadis Allahumma hdina fiman hadait. Hak Nabi ajar kunut kepada Sayyidina Hasan. Allah. Boleh kau tak bayar zakat terah di Terengganu, kita duduk di Sabah, astagfirullahalazim. Kita sebut dah. Zakat terah ni kita raya mana malam raya tu. Kalau kita raya di Sabah, ikut orang Sabah lah. Nak kata lagu mana? Carilah sama-sama guru kita kau ada hak susah, zakat terah. 30 riyal ya, 15 riyal sore bini kita sore 30 riyal. 30 riyal ni sekali makan nasi pala itik ya, habis dah Tiada mula tapi ada akhir. Adam azaliyah. Minta syarah ke. Nampak tak faham ni. Gapo dia maksud dia istilah Adam azaliyah ni. Gapo dia ni? Dia tidak mula tapi ada akhir. Tidak azali. Tidak azali maknanya bermula lah. Bermula. Bermula. Tak ada tu bila kau makna makhluk ni tak ada. Bila kau makhluk ni tak ada. Adam ni makna tak ada. Bila kau makhluk ni tak ada. Oh, makhluk ni tak ada. Zaman dulu lagi Zaman Allah Taala ada, zaman azali makhluk tu tak ada. Bila kau berakhir makhluk ni tak ada. Makhluk ni tak ada bila kau berakhir. Misalnya ana dulu, sebelum ana wujud, hak wujud hanya Allah Taala saja. Ana ni baru ada saja. Sebelum masa Allah Ta'ala ada, anak tak ada tu bila anak tak ada tu? Azali lagi, tak ada permulaan. Maka bila anak ada, apabila anak ada, berakhir dah zaman tak ada anak tu. Zaman berakhir dah zaman tak ada anak tu. Tak ada anak ni tak ada permulaan. Tapi berakhir dengan adanya anak, berakhir dah ada anak tu. Gitu. Kalau telitah di hati maka tak dipanggil nazar. Nazar nak belajar, nak belanja kawin kita jika dapat gaji. Maka tak panggil nazar. Nazar ni kerana ibadat, muamalah yang wajib sebut di mulut. Tak sah sebut di hati pun tak sah, kena sebut di mulut. Saya bernazar nak buat sekian-sekian. Saya bersumpah wajib atas saya kalau saya benar kau apa, saya lulus periksa gini. Maka je. Hukum pemandu gerak penumpang ke kelab malam tak boleh lah. Kalau kita tahu dia nak pergi ke kelab malam, maka tolong dia tu hukum dia haram juga. Hukum dia haram juga. Tetapi kalau kita pemandu gerak, tetapi kawan tu tak tahu dia nak pergi mana, dia pakai skirt ke apa dia, kita pun pergi atas dia. Dia pakai skirt, haram dia. Haram hak tina pakai skirt, haram. Tapi haram dia lah. Kita pergi atas dia tu tak ada kaitan dia. Tak ada masalah. Tapi kalau kita tahu dah nak pergi kelab malam ke, kalau kelab malam yang nak pergi putus kelab malam, nak pergi zikir la ilaha illallah di kelab malam tak apa, tapi kelab malam ni kita faham buat ke tempat malam. Hukum tanah gigi palsu yang kekal, tak ada masalah apa. Ketika mati wajib cabut, tak payah cabut lah, gelepar mayat bangun semula lah, tak payah.
Wallahu a'lam. Adam azaliyah ni, Adam maknanya tak ada. Okey. Ana ni, ambo ni sebelum daripada ambo ada ni, ambo ada ke ambo tak ada? Ambo tak ada dah. Apabila ambo tak ada ni, bila ambo tak ada tu? Ambo tu tak ada bila permulaan dia? Azali zaman tak ada. Maka Adam ambo tu azali lagi. Adam ambo tak adanya ambo ni azali lagi. Maka apabila ambo ada, berhenti ke tak ada ambo tu? Berhenti dah lah. Dengan adanya ambo, berhenti dah Adam ambo. Berakhir tu ada. Permulaan tak ada. Ni panggil benda permulaan tu tak ada. Bila ke ambo tak ada? Tapi berhenti tak ada tu ada. Berhentinya tak ada ambo tu dengan adanya ambo. Okey. Ada akhir. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.